Hey guys, welcome back. Bertemu kembali bersama saya Mr. Shankar di Jom Belajar TV. Everything is the same. Tempat sama, lokasi sama, mic sama, everything is the same kecuali satu benda yang berbeza. Kertas peperiksaan yang kita nak bincang hari ini. Kita nak buat soalan percubaan matematik Negeri 9 guys. Negeri 9. Kalau kamu nak tengok apa-apa soalan yang spesifik, cikgu sudah ada timestamp dalam description di bawah. Pergi tengok mana soalan yang kamu nak tengok. Just klik pada timestamp tu. Kamu akan terus boleh tengok soalan itu. Alright? So kalau ini kali pertama kamu di channel saya, tolong tekan subscribe button, tolong tekan like button, tolong share dengan kawan-kawan anda konten seperti ini. Dan kalau kamu free pada hari Jumaat pukul 9 malam, join saya dalam live stream saya every week Friday. Never miss a week. Apa-apa soalan kamu tanya saya dalam live, saya akan jawab soalan-soalan itu guys. So kita akan buat live every Friday night. Kalau free, pastikan kamu join. So, tunggu apa lagi? Soalan Negeri 9, let's get started. So guys, sekarang kita ni tengah buat soalan apa? Kita tengah buat soalan daripada Negeri 9. Yeah, kita nak buat soalan daripada Negeri 9. Dan soalan bahagian A, kita ada 1 sampai 11 soalan. One by one. Let's tackle all the questions. Jom kita buat. Alright guys, ini adalah soalan pertama. Dan soalan pertama tengok pun dah tahu ini adalah soalan set 52 markah. Bahagian A, seperti biasa. Jom kita mulakan soalan pertama. Dia kata, gambar Raja Wen dalam Raja 1 menunjukkan bilangan unsur dalam set P, Q dan R. Di mana P, Q dan R? Okay, ini adalah P, yang ni adalah Q dan yang ni adalah R. So dia bagi P, Q dan R. Universal set adalah P union Q union R. Maksudnya gabungan inilah gambar Raja set semesta dia, tak ada benda lain. So number of element dalam R, NR tu maksudnya berapakah unsur yang ada dalam R ni adalah sama dengan, okay, mana R? Number of element dalam R tau. So ini adalah R. So bilangan unsur, bulangan, apa benda bulangan? Okay, bilangan unsur yang ada dalam set R ni, ada berapa unsur ni? Ada X, ada 3, ada 7. Maksudnya bilangan unsur dalam set R adalah 3 benda ni mesti sama dengan, dia kata, bilangan unsur dalam Q intersect R complement. Maksudnya Q kena silang dengan selain daripada R. So secara ringkasan apa dia kata? So bilangan unsur yang ada dalam ni mestilah sama dengan apa yang ada bilangan dalam sini. Itu maksud dia. Sebab dia kata Q intersect dengan R complement. So itu maksud dia. So jom kita lihat soalan pertama ni guys. Dia kata shade the region, okay, Q intersect dengan R complement. So you kena lorekkan bahagian Q intersect dengan R complement. Inilah apa yang kita tengok tadi kan. Q, ini adalah Q, okay. Q ni kena silang dengan, silang dengan, bukan union, bukan union, silang tu dia kena ada dalam dua-dua benda. Silang dalam R complement. Ini R selain daripada R. So mana bahagian yang kena dekat Q selain daripada R? Inilah kawasan dia. So inilah kawasan yang kita kena lorekkan. So biar cikgu lorekkan dekat sini. So ini adalah kawasan yang kamu kena lorekkan guys. So this is the area lah. Inilah kawasan yang kamu kena lorekkan. So ini adalah jawapan untuk yang pertama. Kita sudah pun siap A. So let's settle A. Dan sekarang kita pergi untuk soalan B pula sekarang. Dia kata apa? Seterusnya cari nilai X. Okay, dia nak kamu cari nilai X. X tu dekat sini kan? Alright kan? Guys, tadi kan dia ada bagi apa hubungan antara set R ini semua kan. Itulah maklumat yang kita nak gunakan. So apa yang dikata tadi? Number of element dalam R iaitu unsur dalam sini. Berapa unsur dalam sini? X tambah 3 tambah berapa? 7. Kita tulis je lah X. Okay, dekat B ni kita tulis X tambah 3 tambah 7. Number of element yang ini, unsur dalam R, mestilah sama dengan unsur dalam bilangan unsur dalam Q intersect R complement. Q intersect R complement adalah kawasan yang kita lorek tadi, betul tak? Berapa yang kita lorek tadi? 15. So dia mestilah sama dengan 15 guys. So kita settlekan benda ni je lah. So macam mana kita nak selesaikan? So X tambah dengan 3 tambah 7 adalah berapa? 10 sama dengan 15. Maka X awak adalah 10 bawa sana, 15 tolak 10. Kita akan dapat berapa guys? Kita akan dapat 5. Itulah jawapan bagi X anda. So kita sudah pun buat A, kita sudah buat A dan kita sudah buat B. Berapa markah yang kita dapat? 3 markah yang kita dapat. Settle soalan nombor 1. Jom kita lihat soalan kedua sekarang. So guys, ini adalah soalan yang kedua. Soalan apa ni? Dia nampak ada budak buang something. Tak apalah, kita baca dulu soalan dia. Okay, dia kata Raja 2 menunjukkan seorang murid dalam acara lontar peluru
ketika sukantara, lontar peluru, satu aktiviti sukan yang memang menarik dulu. You guys tahu tak kenapa? Sebab dekat sekolah saya, cikgu saya, dia akan panggil budak-budak yang kurus semua kan, dalam badan sukan dalam rumah sukan saya, dipanggil budak-budak yang kurus semua, disuruh lari 100 meter 200 meter apa ni semua. Tapi budak-budak lontar peluru ni yang agak besar sikit badan dia, kan tenaga dia banyak kan, diorang relax je, diorang tak payah stretch, diorang tak payah buat apa benda semua, diorang makan kau-kau, diorang datang saja ambil peluru tu, dicampak, boom, tengok berapa jauh dia pergi. Kau tahu tak, saya nampak seorang budak dia ambil peluru tu, maksudnya bola tu lah yang besi tu, dia campak, dia boleh sampai begitu jauh tau. Dan pada hari itulah saya perasan, kau jangan cari pasal dengan orang yang bersaiz-besar sikit. Orang ingat apa? Kalau orang bersaiz-besar, dia tak boleh lari, dia tak boleh tangkap awak kalau dia lari kan. Tapi kalau dia ambil batu, dia campak, pecah kepala kau. Dia tak payah bersusah payah tau. Ambil batu je, boom, satu kali pecah kepala dia, right? Okay, tak apa, kita tengok soalan lontar peluru ni. Macam mana saya tahu semua benda ni? Sebab saya pun dulu lontar peluru. Okay, jom kita lihat soalan ni sekarang. So dia kata apa? Pergerakan peluru tersebut, peluru tu jangan ingat dia pistol tembak peluru ni peluru dia, peluru tu adalah maksudnya bola ni lah yang ditembak tu So dia kata apa? Cuba kecilkan sikit. Alright, dia kata pergerakan peluru tersebut boleh dimodelkan menggunakan persamaan. Ini adalah pergerakan peluru, itu adalah formula untuk pergerakan peluru dia. Peluru dia. Lepas tu dia kata X adalah jarak dalam meter, X tu adalah jarak. Dalam formula ni ada X kan, X tu adalah apa? Jarak lah, jarak Lepas tu Y adalah tinggi dalam meter. So Y yang ada kat depan ni, berapa tinggi dia boleh pergi lah. Itu adalah nilai Y dia. Sekiranya jarak lontaran peluru tersebut melebihi 4 meter. Maksudnya jarak dia melebihi 4 meter. Maksudnya nilai X tu mesti lebih besar daripada berapa? 4 lah, itu maksud dia Dia kata murid tersebut akan mewakili rumah sukannya. So budak tu akan mewakili rumah sukan. So dia kata tentukan sama ada murid itu akan mewakili rumah sukannya ataupun tidak. Jelaskan jawapan anda. Guys, can I make this very simple? Kebanyakan soalan-soalan ungkapan algebra dia akan tanya macam ni. Dia ada contoh soalan sebelum ni, dia ada cakap tentang lontaran roket air, roket air, bila roket tu pergi, lepas tu berapakah masanya dia akan sampai pada lantai. Guys, all these things is same concept. Kalau kamu tak faham benda ni, let me make it very simple for you. Kalau dalam persamaan kuadratik, kalau persamaan tak sama dengan kosong, kamu tak boleh buat. Persamaan dia mesti sama dengan apa? Kosong. So kebanyakan soalan yang mereka bagi macam ni, mereka nak jadikan persamaan dia sama dengan kosong. That's the end of the story. Moral of the story. Sometimes dia akan bagi jugalah trik sikit, jarak dia adalah berapa meter. Macam tu lah, kamu kena tulis di tempat yang sesuai dan kamu kena pindah-pindah jadikan dia kosong. But logically speaking, they want the equation tu sama dengan berapa? Kosong guys. Kalau tak sama dengan kosong, kamu tak boleh buat soalan macam ni. So, cikgu, macam mana nak ingatkan benda ni adalah kosong ke apa? Logically speaking, tengok Dia tanya jarak yang boleh lalui tu mesti melebihi berapa meter? 4 meter. Jarak tu adalah nilai apa? X kan? Y tu dia kata apa? Y tu adalah tinggi. Macam mana kamu ukur jarak untuk lontar peluru? Bila kamu lontar peluru tu, dia akan pergi, dia akan terbang, dia akan naik atas, dia akan turun bawah, macam tu kan. Jarak berapa jauh bola tu pergi dikira daripada tempat budak tu berdiri dan tempat bola tu jatuh dalam lantai, betul tak? Ada tak dikira tengah-tengah dekat udara tu dikira? Tak ada kan, dia mesti kira jarak dia daripada tempat bola tu berdiri ke tempat bola tu jatuh bawah. Apabila bola tu jatuh bawah, saya nak tanya awak, berapa ketinggian bola itu? First, bila budak tu mula buang, ketinggian dia ada nilai. Dia naik tinggi. Lepas tu bila bola tu pergi jatuh dekat bawah, berapa ketinggian dia? Tinggi dia berapa? Tinggi dia adalah apa? Kosong. Dalam persamaan ini, apa itu tinggi? Y adalah apa? Tinggi. Dia kan sudah cakap Y itu tinggi. Maka jarak yang diukur adalah apabila tinggi dia jadi berapa? Kosong. Sebab dia sudah kena pada lantai. So, maksudnya dekat sini, persamaan ini kena jadi sama dengan berapa? Kosong lah guys. So let's do this. Apa yang kita akan buat adalah negatif 2x square tambah dengan 7x tambah dengan 15 sama dengan berapa? Kosong guys. All you need to do is masukkan benda ni dalam kalkulator. Bila kamu masuk benda ni dalam kalkulator, kan kamu akan dapat 2 kurungan dekat sini, kamu akan dapat sama dengan kosong, betul tak? So macam mana kamu nak masuk dalam kalkulator? Kamu tahu kan mode equation and all this stuff. Let's say saya pun masuk dalam kalkulator. Jom kita lihat apa yang saya dapat.
Saya katakan mode equation, saya akan pilih ax square plus bx plus c, iaitu persamaan 3. A adalah negatif 2, B adalah 7 dan C adalah 15. Saya dapat, bila saya tekan ni dalam kalkulator, saya dapat x pertama saya adalah 5 ataupun x kedua saya adalah sama dengan negatif 3/2. Negatif 3/2. So, secara logik, kalau saya bawa benda ni masuk ke dalam, saya akan dapat apa? Saya akan dapat x tolak 5 dan satu lagi saya akan dapat 2x tambah dengan 3 sama dengan 0. Inilah apa yang saya akan dapat. Cikgu, tapi dekat sini logik dia, x darab dengan 2x tu saya dapat 2x kuasa 2 lah cikgu. Tapi dekat sini ada negatif 2x kuasa 2. Okay, actually persamaan dia, kalau kamu pindah semua benda ni pergi sebelah kanan, apa yang akan berlaku? Dia akan jadi 2x kuasa 2 tolak 7x tolak 15 sama dengan 0. Guys, dua-dua ni adalah benda yang apa? Sama sahaja sebab dia tulis ada kiri kanan. Nampak semua simbol dia berubah. So, daripada sini guys, kita dapat dua jawapan, iaitu yang pertama x adalah 5 dan yang kedua x adalah negatif 3 berapa? 2. Dan kita faham x ni adalah apa sebenarnya? X adalah jarak. So, dia ada dua possible jawapan ikut matematik, pengiraan matematik. Tapi ikut logik, kita hanya akan terima jawapan yang positif. Kenapa? Sebab x ni adalah jarak. Jarak tak boleh bagi dalam nilai apa? Negatif. Disebabkan x ni adalah 5, jawapan ni tidak diterima. Okey, diterima. Tidak diterima. So, ni disebabkan x tu adalah 5, x tu adalah jarak. So, dia kata, kalau jarak dia melebihi 4 meter, dia akan apa? Mewakili rumah sukannya. So, budak ni akan mewakili rumah sukan tak? Ya. So, dia sebab tu dia kata jelaskan jawapan anda. So, kamu tulis jaraknya melebihi 5 meter. Kamu tulis je lah jaraknya melebihi 5 meter. Oleh itu, budak ni akan apa? Mewakili rumah sukan. That's it guys. Kalau kamu buat benda ni, sudah habis. Berapa markah dekat sini? 5 markah guys. Settle. Itu saja soalan yang kedua. So, jom kita bagi soalan yang ketiga sekarang. Alright guys, ini adalah soalan yang ketiga dan soalan yang ketiga ni nampak macam persamaan garis lurus. Okay, let's have a look at this question. Dalam rajah 3 garis lurus PQ dan RS bersilang pada titik XY. Mana PQ? Ini PQ. Mana RS? Ini adalah RS. Dia bersilang pada titik Q, iaitu X dengan Y. Itu koordinat dia. Diberi kecurunan bagi garis PQ dan RS masing-masing ialah negatif 0.5 dan 2. So, kecurunan PQ. Okey, cara saya tulis untuk memahami kecurunan macam ni. Saya tulis PQ M. Okey, M tu kecurunan. And kecurunan PQ adalah negatif 0.5. Dan kecurunan apa? Kecurunan RS, kecurunan M dia adalah 2. Alright, okey. Sekarang, dia tanya apa? Find the equation of the straight line PQ and RS. Oh, dia nak kita cari persamaan PQ dan RS kenapa soalan dia bagi mudah sikit? Guys, kalau nak tulis persamaan, I already explain, stresskan benda ni dalam saya punya persamaan, seminar ramalan. So, pelajar-pelajar yang ambil seminar ramalan saya, mereka tahu, terus boleh tulis jawapan. The format is y equals to mx plus c. So, kita akan buat y sama dengan m. M adalah gradient. So, katakan kita nak buat untuk garis PQ sekarang. Okay, let's say cikgu tulis dekat sini. Ini adalah persamaan untuk garis PQ. Okay, garis PQ persamaan dia adalah y. Okay, persamaan dia adalah y equals to m. Gradient dia sudah pun bagi. M tu berapa? 0.5. Negatif 0.5. So, kita tulis negatif 0.5 x. Ataupun kamu nak buat dalam bentuk pecahan pun boleh. 1/2 X pun boleh. Tapi cikgu tulis dekat sini negatif 0.5 lah. Dia bagi saja 0.5. Okay, negatif 0.5 X tambah dengan C. C tu adalah pintasan Y. Garis ini kena paksi Y pada nilai berapa? 4. So, itu pintasan Y. Tambah 4. Itu adalah persamaan PQ. Dan persamaan garis RS. Okay, RS adalah Y sama dengan gradient bagi RS adalah berapa? 2 dia sudah bagi. So, Y sama dengan 2X. Okay, Y sama dengan 2X tambah dengan C. C itu adalah tempat dia kena pada paksi Y, iaitu berapa? 2. Dan saya terus tulis tambah 2 lah. Sudah habis guys. Dua-dua jawapan kita sudah pun dapat dekat sini. Settle tu saja. Tak ada jalan kira, tak ada buat apa-apa. Terus tulis pun jawapan anda mesti diterima sebab semua maklumat sudah ada dalam sini guys. Let's look at soalan B pula sekarang. Dia kata apa? Find the coordinates of Q, X, Y. Okay, guys, this is something yang saya nampak hanya dalam negeri 9 dia orang tanya. Guys, actually dalam garis lurus you kena faham.
titik persilangan macam mana kita nak cari? Okey, kita nak cari titik persilangan, kita mesti gunakan persamaan serentak. Okey, kita guna persamaan serentak baru boleh cari dia punya titik persilangan dekat sini. So bila kita nak buat persamaan serentak, apa yang kita kena buat adalah saya jadikan dia kecil sikit supaya kamu boleh nampak. Alright. So kalau kita nak buat persamaan serentak, kita ada dua persamaan sini guys. Kamu boleh nampak inilah dua-dua persamaan yang kita ada. Actually guys, saya tak payah buat apa. Saya boleh terus namakan benda ni. Okay, saya boleh buat Y adalah sama dengan negatif 0.5 X tambah 4. Ini adalah persamaan yang pertama. Saya namakan macam tu. Persamaan kedua pula, Y sama dengan 2X tambah 2. Ini adalah persamaan yang keberapa? 2 guys. So kalau saya nak cari dia punya jawapan, apa saya boleh buat? Saya boleh terus buat cara penggantian ataupun cara penghapusan. Mana-mana cara yorang boleh buat. Kalau you nak step by step cara nak selesaikan benda ni untuk memahamkan soalan-soalan seperti ini, Seminar Ramalan is the place to go. Saya punya seminar ramalan, the link is in the description. You boleh cari benda tu. Otherwise, we gonna straight away solve this. So, saya akan buat apa? Saya akan terus, saya sudah dapat nilai dia terus. So, apa saya akan buat adalah, saya akan terus gantikan nilai Y. So, saya akan kata, alright, so daripada 2, saya akan terus gantikan sajalah. Tak payah nak buat apa-apa. Saya akan gantikan persamaan 2 dalam 1. Gantikan persamaan 2 dalam 1. Apa maksud dia? Dalam 2 ni saya dapat apa? Saya dapat Y sama dengan 2X tambah 2. Maksudnya apabila saya jumpa Y, saya akan ganti dengan 2X tambah 2. Itulah apa yang saya nak ganti dalam 1. Saya jumpa Y, saya ganti dengan 2X tambah berapa? 2. So, kita gantikan, kita akan dapat 2X tambah 2 mestilah sama dengan negatif 0.5 X tambah dengan apa? 4. So, bila saya cuba solve benda ni, X bawa ke kiri, 2 bawa ke kanan, saya akan dapat 2.5 X adalah sama dengan 2 bawa sana, 2 tolak dengan 4, kita akan dapat 4 tolak 2, saya akan dapat 2. Maka X adalah 2 per 2.5 adalah jawapan dia. Kita akan dapat X adalah sama dengan 4 per 5. So, itu adalah jawapan bagi X guys. Sudah habis. That's it. Apa susah sangat. So, once kita sudah dapat X adalah 4 per 5, next kita nak buat apa? Kita nak cari Y. So, saya katakan apabila, saya boleh tulis apabila X adalah sama dengan 4 per 5, saya boleh buat daripada 1 pun boleh, daripada 2 pun boleh. Saya nak buat daripada 2. Daripada 2 itu senang sikit. Yang persamaan yang kedua ni, dia nampak senang sikit. Alright. So daripada 2 saya akan dapat Y adalah sama dengan 2 darab X kan. X tu kan 4 per 5 sekarang. 4 per 5 tambah dengan 2. So apabila saya selesaikan benda ni, saya akan dapat 2 darab 4, 8. 8 tambah 10, 18 per 5. 18 per 5. Yes, saya akan dapat 18 per 5. Atau tukar dalam pecahan nombor bercampur, saya akan dapat 18 per 5 adalah sama dengan, saya akan dapat 3 per 5. 3 per 5. Ini adalah jawapan untuk apa? Y guys. So, apabila kamu sudah dapat nilai X dan Y, kamu kena tulis, maka, okay, saya tulis dekat atas sebab tak ada tempat. Maka nilai Q adalah, X-nya adalah 4 per 5 dan Y adalah 3 per 5. Guys, kamu boleh bagi koordinat seperti ini. Guys, sudah siap berapa markah untuk soalan ni guys? Tengok betul-betul. 6 markah. 6 markah kita dapat untuk soalan ni. Settle. Let's go to the next question. So guys, soalan seterusnya apa dia? Tengok pun sudah tahu. This is between lines and angles. Alright, lines and angles, right? Between planes. Alright, between planes. So, itu adalah topik dia. So, jom kita lihat apa yang dia nak. Dia nak Raja Ampat menunjukkan sebuah kuboid dengan tapak mengufuk ABCD. Mana ABCD? ABCD. Okay, ini tapak dia. Kuboid. Kuboid maksudnya benda ni lah. Inilah maksud dia. Alright. So, itulah kuboid dia. Right. So, itu adalah kuboid dia. Sudah pun cakap. Next, dia kata apa? Dan sebuah prisma bersudut tegak. EFGHJK. EFGHJK. Ni adalah prisma. Okay, ni adalah prisma lah yang macam segitiga ni kan dekat atas kan. Okay, itu adalah prisma lah, itu maksud dia. Alright. So next dia kata apa? Dengan tapak mengufuk EFGH. Mana EFGH? EFGH ini adalah tapak dia mengufuk lah. Maksudnya ni macam cuboid lah, bahagian atas cuboid tu. Okay. So JH sama dengan HC. Mana JH? Ni JH sama dengan apa? Sama dengan HC. Oh, ni HC 5 guys. Ini info penting, tolong tulis. Kalau ni 5, ini pun 5. Kita sudah tahu sebab dia sudah katakan JH sama dengan HC. Kita sudah tengok. Okay, next kita tengok soalan dia. Namakan sudut di antara ABHC
dengan EHJK. Aku rasa susah nak sebut sudut apa tu, huruf-huruf inilah. ABHE dengan EHJK. Alright, let's do this. ABHE, okay, yang ini yang dilorekkan ni dengan apa? Dengan apa? EHJK. Mana EHJK? Oh ni EHJK. Alright guys, dia nak sudut. Alamak, ni kan tengok pun kamu dah tahu. Ni kan ini satu plane. Alright, ni adalah satu sata. Dan yang ni adalah, oh bukan yang bawah ni, adalah satu lagi sata. So mana sudut dia? Yang ni lah sudut dia. Itulah sudut antara dia. Betul ke tidak guys? So what is the sudut? KEA. Kamu boleh gunakan sudut KEA ataupun kamu boleh gunakan JHB. Inilah sudut dia, sudut dia. Ni sudut dia. Alright. So kita tulis je dia punya sudut. Dapat markah terus guys. Berapa sudut dia? Sudut. Kita boleh tulis KEA. KEA. Actually kamu boleh buat bagi 4 jenis jawapan dekat sini. Kamu boleh buat KEA, kamu boleh kata, ataupun kamu boleh kata AEK pun boleh. Janji E tu kat tengah-tengah lah, sebab ini sudut yang kita rujuk. Kalau kamu nak cakap JHB pun boleh, ataupun kamu cakap BHJ pun boleh juga. It's the same thing guys. Alright, KEA. Alright, dan B biasanya disuruh kita buat apa? Hitung sudut antara sata. ABHE, EHJK, EHJK, maksudnya dia nak sudut ni lah. Dia nak kita cari sudut ni guys. So let's mark KEA. Mana KEA? Ini K, ini E, ini A. Guys, kalau kita nak cari sudut ini, itu bukan 90 darjah. Jangan terus buka, apa tu, tutup mata cakap tu 90 darjah. Kamu tak boleh cakap macam tu. So sudut ni kalau kita nak tengok, guys, kalau cikgu zoom untuk awak benda ni, kamu tengok betul-betul. Actually sudut yang kita nak cari tu adalah dari atas ke sini dan sini ke bawah sini. So kita ada berapa sudut guys? Actually kita ada 2 sudut tau. Let's say yang satu ni warna merah cikgu tandakan, sudut bawah sini kita kena cari. Alright, yang bawah sini. Dan satu lagi adalah sudut yang ada dekat atas sini guys. So kita ada 2 sudut yang kita kena cari. Kalau dia suruh kita cari apa tu, jumlah sudut dia lah, kita ada 2 sudut yang kita kena cari guys. So apa yang kita akan buat adalah kita akan gunakan maklumat yang kita ada dan gunakan as usual trigonometry, dan kita akan cari sudut yang logik kita boleh cari dekat sini lah. Alright, so let's make this easier untuk awak. Kita tandakan dulu semua nilai-nilai kita dapat. Kalau ini 12, kita tahu bawah ni 12. Okay, atas ni pun mesti berapa? 12. Kita ambil yang relevant sajalah. Yang ni 12 cikgu sudah tahu. Yang tepi ni adalah berapa? 5 cikgu sudah tahu. Kalau bawah 12, okay, ni 12, 5. Okay. Yang tepi ni pun mesti 5 lah, sebab tinggi ni 5 kan. Yang ni 5 kan. So ini pun mesti apa? 5 jugalah. Alright. So guys, kalau saya nak cari sudut warna merah ni. Sudut warna merah ni. Okay. Ini adalah sudut warna merah. Ini kita panggil opposite side. Yang ni kita panggil adjacent side. Opposite dan yang ni adalah adjacent. Yang panjang ni kita panggil hypotenuse. Kalau kamu nak jadi pakar dalam trigonometri, seminar ramalan ni choice, ada link dekat bawah, cuba tekan. Alright, so guys, ini adalah sudut dia, ni opposite, yang ni adalah adjacent. So apa saya akan buat adalah, let's say saya namakan sudut ini sebagai FEA. Alright, saya tulis dekat bawah sini okay, yang B ni. So kita nak gunakan opposite over adjacent. Formula apa? Kita gunakan opposite over adjacent. TOA, betul tak? Tangent theta. So tangent sudut FEA adalah TOA, opposite 5 over adjacent berapa? 12. Okay, inilah formula dia. So kalau saya nak cari angle phi, tangent kena bawa sebelah sana, dia akan jadi apa? Shift tangent. So saya akan dapat angle FEA adalah sama dengan shift tangent, iaitu tangent shift. Okay, dan kita akan dapat 5/12. Guys, kalau kamu tekan benda ni dalam kalkulator, tekan shift, tekan tangent, dan kita akan dapat 5/12. Jawapan yang pertama saya akan dapat di sini adalah 22.619869495. Okay, itu jawapan yang panjang dia. Tapi saya tidak berminat nak terus tulis jawapan yang panjang dia. But what I'm gonna do now is, guys, very simple. See, dalam trigonometri, kamu jangan terus bundar tulis jawapan, sebab final jawapan might be a bit different. Saya punya suggestion adalah kita terus buat dia punya formula, satu kali tekan dan dapatkan jawapan dekat sini. So what I'm going to do now is, I'm going to tell you, kita kan tahu ada 2 sudut. Yang ni sudut pertama, yang ni sudut yang kedua. So sudut pertama saya sudah pun tulis dekat sini, tangent angle FEA, betul kan? Tangent angle FEA ataupun angle FEA. So saya namakan dia macam ni dulu. Okay, let's do this, guys. Let's erase
yang atas ni, saya kata angle FEA kena tambah dengan angle apa ni guys? Angle FA tambah dengan yang atas ni adalah angle apa? Yang ni adalah angle KEF. Okay? KEF. So tambah dengan angle KEF. Itu saya buat. Alright. So sekarang kalau saya nak cari angle FA, formula dia adalah tangent negatif 1, 5/12. Okay, kalau saya nak cari sudut yang ini satu lagi, KEA. Alright, kita tengok dulu. Yang ni adalah kalau kita nak cari sudut KEA ni yang ni sudut. Yang ni adalah apa? Hypotenuse. Yang ni adalah adjacent. So, formula mana yang hypotenuse dan adjacent? It's obviously cos theta equals to adjacent over hypotenuse, right? So, saya akan gunakan tangent cos, alright? Bukan tangent cos, formula cos. So, saya gunakan cos sudut apa tadi? Sudut KEF. Sudut KEF adalah adjacent over hypotenuse. Adjacent 5, hypotenuse 12. Adjacent 5, hypotenuse adalah berapa? 12. So maka angle KEF saya akan dapat okay, KFC pula. KEF saya akan dapat shift cos shift saya akan dapat 5 per berapa? 12. So guys, kalau kamu nak tambah dua-dua sudut ni, what you need to do, kamu kena tambah lah dua-dua sudut ni, betul tak? Kamu tambah dua-dua sudut ni guys. So apabila saya terus tekan dalam kalkulator, terus tekan dalam kalkulator, shift tangent, alright, shift tangent saya kena dalam kurungan 5 per 12, okay, kena tambah dengan shift tangent, bukan shift tangent, shift cos, alright, 5 per 12 juga saya akan buat 5 per 12, okay, shift cos 5 per 12. Jawapan yang saya akan dapat adalah 87.9955466. So guys, kalau saya bundarkan jawapan terakhir saya akan dapat adalah 88 darjah guys. Itulah jawapan terakhir selepas saya bundarkan, and that should be your answer also. So, kalau kamu sudah dapat tu berapa markah ni guys? 4 markah. Settle soalan keempat dan jom kita pergi ke soalan kelima sekarang. So, soalan kelima. Okay, ini mestinya soalan apa ni? Soalan this should be persamaan serentak guys. Okay, let me make it a little bit smaller. Okay, so biar kamu lihat soalan ni dikata using matrix. Oh, sorry guys. Ini adalah matrix method. Maksudnya ini adalah soalan apa? Matrix lah. Alright. Dia kata sebuah sekolah telah menyerahkan bantuan khas awal persekolahan sebanyak 61,200 kepada sebilangan muridnya. Okay, so 61,200 kepada sebilangan muridnya. Setiap murid menerima sebanyak 100. So, kalau satu budak menerima 100, so jumlah kena ada 612 orang pelajar. Okay, jumlah murid yang menerima bantuan kewangan, ini adalah seramai 612 orang. Okay, kita dah tahu maklumat tu dah. Alright. Next dia kata perbezaan bilangan murid lelaki dan murid perempuan yang menerima bantuan tersebut adalah seramai 20 orang. So guys, apa yang kita tahu adalah budak lelaki dan budak perempuan. So maklumat tu penting, kita kena catat dulu. Okay, budak lelaki dan budak perempuan, beza mereka adalah seramai berapa orang dia kata ni? 20 orang beza, betul tak? So maksudnya apa yang saya boleh buat lah, lelaki tolak dengan perempuan saya akan dapat 20. So itu adalah logik pertama saya. Lelaki tolak dengan apa? Perempuan, kita akan dapat 20. Okey, lepas tu dia ada kata berapa? Jumlah murid yang menerima bantuan kewangan ini adalah seramai 612 orang. So apa yang satu lagi maklumat kita tahu adalah lelaki tambah dengan perempuan, kita akan dapat 612 orang. Itulah maklumat yang kita dapat, betul tak? So sekarang ni dia suruh kita buat apa? Okey, menggunakan kaedah matrix guys. Kita kena gunakan matrix untuk soalan ni. Cari bilangan murid lelaki dan bilangan murid perempuan yang menerima bantuan kewangan. So kita kena cari lelaki tu berapa orang, perempuan tu berapa orang. So let's do this cara matrix guys. Kalau cara matrix ini adalah persamaan serentak. Kalau kita nak tukar persamaan serentak dalam bentuk matrix, seperti biasa kita tukar saja dalam bentuk matrix. Okay, depan L ni kita ada 1, depan L ni kita ada 1, depan P ni ada negatif 1, depan P ni ada 1. So maksudnya kamu kena tulis 1, negatif 1, 1, 1 darab dengan, okay, first depan ni kita ada lelaki, belakang ni perempuan kan. So atas ni kena lelaki, bawah ni perempuan. Bila kita darab ni kita akan dapat jawapan 20 dan 612. Itu saja guys. Itulah apa yang kita akan dapat. So kalau kita nak cari dia punya jawapan untuk lelaki dan perempuan, benda ni songsang dan bawa sebelah sana. Itulah apa yang kita kena buat kan. So kalau kita songsang dan bawa sebelah sana, depan ni kita akan ada lelaki dan apa? Perempuan. Dan apabila kita songsang matrix ni bawa sebelah sana, kita akan dapat apa guys? 1 per 1 darab 1 1 tolak dengan
BC 1 darat -1, kita akan dapat -1. Darat dengan 2 ni tukar tempat, 2 yang satu lagi tu tukar simbol. So kita akan dapat 1 1, kita akan dapat 1 dan -1, banyak 1 dalam sini. Alright, dan kita darat dengan 20 dan 612 guys. Inilah apa yang kita kena buat. Kalau kita selesaikan ni, kita boleh dapat jawapan dia. Okay, let's zoom in sikit benda ni. Dan cikgu selesaikan benda ni. So, kita akan dapat lelaki dan perempuan atas bawah. Kita akan dapat sama dengan 1 tambah dengan 1 dekat bawah ni. Kita akan dapat 1 per berapa? 2. Saya selalunya cadangkan pelajar buat yang belakang ni dulu sebab dia lebih menyenangkan. Okay. So, 1 darat dengan 20, 20. 1 darat dengan 612. Bila kamu tambah 2, kamu akan dapat 632 guys. So, 632 dekat atas kamu akan dapat. Dan bawah ni pula kamu ada -1 darat 20, -20. Tambah dengan 1 darat 612. So, -20 tambah dengan 612. Apa kamu dapat? -20 tambah dengan 612. Kamu akan dapat 592 dekat bawah sini. 592. Itulah apa yang kamu akan dapat. So, apabila kamu bahagi dengan 2, kamu akan dapat atas ni lelaki, bawah ni perempuan. Kamu akan dapat yang bawah ni adalah 296 dan atas tu adalah 632 bahagi dengan 2. Kita akan dapat 316 kita akan dapat. So guys, lepas kamu dapat ni, tulis je jawapan dia. Maka lelaki adalah sama dengan 316 orang dan perempuan sama dengan 296 orang guys. Itulah apa yang kita kena buat guys. Kalau kita dah buat benda tu, soalan ni berapa markah guys? 5 markah untuk soalan ni. Siap persamaan serentak dalam bentuk matriks. Dah pun siap. Jom kita pergi ke soalan seterusnya. Alright, soalan seterusnya. Ini soalan garis lurus. Tadi pun kita ada buat garis lurus kan? Kenapa dia bagi 2 garis lurus? Tak apalah, kita cuba buat sajalah. Alright. Okay, dia akan bagi tahu apa? Dia kata pada Raja 5 diberikan kecurunan garis lurus FD ialah -4/3. Mana garis lurus FD? Mana FD? Okay, ini FD dan kecurunan dia adalah -4/3. Maklumat saya tulis je. So, FD dan kecurunan dia adalah -4/3. Itu adalah kecurunan garis FD. Okay. Lepas tu dia kata FD sama dengan FE. Maksudnya FD ni panjang FD lah. Panjang FD mesti sama dengan FE. Okay, panjang O. Maksudnya panjang FD lah. Dari sini ke sini mesti sama dengan FE. Dan F adalah titik tengah. F adalah titik tengah bagi garis lurus BE. Alright, inilah garis lurus BE, dia titik tengah. Titik C terletak pada paksi X. Okay, titik C terletak pada paksi X. Okay. So, garis lurus CE selari dengan garis lurus BA. Garis lurus CE, mana CE? CE selari dengan BA, maksudnya dia punya kecurunan sama. Kalau selari, kecurunan dia sama. Dan satu lagi maklumat kita tahu tadi, ini adalah F adalah titik tengah kan? Dia kata F itu adalah titik tengah bagi BE. Alright, dua-dua jarak dia sama saja, kita tahu. Alright, okay, next apa yang kita kena buat guys? Next what we need to do? Kita terus bacalah. Find the equation of the straight line BA. Dia nak persamaan garis lurus apa? BA. Oh, dia nak persamaan garis lurus ni. Itu saja dia nak. Simple as that. Dia nak persamaan garis lurus BA. Itu sahaja guys. A few moments later. Soalan ini guys memang buat kamu fikir sikit untuk dapatkan dia punya jawapan. You just need to concentrate a little bit, boleh dapat jawapan. So let's see apa yang cikgu dapat dekat sini guys. Apa yang dia bagi? Inilah satu-satunya maklumat yang dia bagi. So setiap benda yang ada dekat sini mesti ada kaitan dengan maklumat yang dia bagi. Sebab tak ada benda lain. Tak ada apa-apa pun. Satu benda je dia bagi nilai -1 kat sini. Yang lain semua tak ada nilai langsung guys. Nothing else. So apa yang kita nak buat dekat sini? Dia kata kecurunan FD adalah -4/3. So, ini adalah garis FD kan. Kalau ini garis FD, kecurunan dia adalah 4/3. Guys, saya punya pelajar yang buat kecurunan, saya dah tekankan dengan kamu ada beberapa cara untuk cari kecurunan. Salah satu caranya adalah jarak menegak bahagi dengan jarak mengufuk. Itu adalah kita punya
kecerunan guys. Itu adalah kita punya kecerunan. Jarak menegak bahagi dengan jarak mengufuk kita buat. So kalau kita ikutkan logik dekat sini, so jarak menegak bahagi dengan jarak mengufuk. So jarak menegak dia adalah mesti 4. So katakan ini adalah garis FD. Saya nak cari dia punya kecerunan. Ini jarak menegak, ini adalah jarak apa? Mengufuk dia. So kalau jarak menegak dia adalah 4, cikgu catatkan dekat sini 4, dan jarak mengufuk dia dekat sini adalah berapa? 3. Dan kenapa kita ada negatif kat depan? Sebab dia kecerunan dia menurun guys. So sebab tu kita letak negatif dekat depan. Ataupun kita boleh juga gunakan formula negatif pintasan Y over pintasan X. So yang atas ni pintasan Y, bawah ni pintasan apa? X. So ini pintasan Y, ini adalah pintasan X. So benda tu kita boleh buat. But saya lebih suka gunakan jarak menegak bahagi dengan jarak mengufuk. Kenapa? Let's zoom in little bit dekat sini. Okay, kalau kamu lihat betul-betul dekat sini guys, kalau jarak menegak dekat sini adalah 4, yang ni jarak mengufuk dia adalah 3. Kamu nampak tak segitiga ini guys? If you see this triangle, ini adalah segitiga bersudut tegak. Sebab ini paksi Y, ini paksi apa? X. So yang ini menunjukkan segitiga bersudut tegak yang saya boleh gunakan Pythagoras theorem guys. Kalau kamu gunakan Pythagoras theorem, panjang ni 4, panjang ni 3, hipotenus mesti berapa? 5. Hipotenus ni menunjukkan nilai FD, panjang FD, betul tak? Kan dia ada kata panjang FD sama dengan FE. Maklumat ni kan dia sudah bagi tahu FD sama dengan apa? FE. Maksudnya kalau FD tu 5, FE ini pun mesti berapa guys? 5. Kalau yang ni 5, dia kata dua-dua side ni jarak dia sama panjang. Maka di sini pun kita dapat berapa? 5. Nampak tak berapa banyak maklumat yang kita dapat dekat sini? So, apa lagi logik yang saya boleh dapatkan? Okay guys, kalau jarak yang bawah sini adalah 3 guys, jarak dia 3, ini kosong kan? Nilai dia kosong kan? Daripada kosong dia gerak 3 unit. Titik D ni mesti ada koordinat. Saya boleh cari koordinat titik D. Okey, berapa koordinat titik D? X dia adalah 3 dan Y adalah berapa? Kosong. Sebab apa Y kosong? Sebab guys, ini adalah paksi X. Dalam paksi X, nilai Y adalah kosong. Maka X dia adalah 3 unit. Dari kosong pergi ke sini 3. Dan nilai Y dia adalah berapa? Kosong. Koordinat ini saya sudah dapat. Kalau jarak ni adalah 4 unit dari bawah ke atas, apakah koordinat titik F dekat sini? Titik F, koordinat dia adalah nilai X dia mesti kosong. Sebab paksi X, nilai dekat sini mesti apa? Kosong. Dan nilai Y adalah 4 unit daripada kosong. Maksudnya dia mesti ketinggian dia 4. So di sini nilai dia adalah 0,4. Itu adalah koordinat titik F. So guys, titik E saya tahu dia punya koordinat. Tengok, saya just bagi tahu awak apa maklumat yang saya dapat daripada sini. Yang depan ni adalah nilai X. So saya tak tahu X dia berapa, tapi saya tahu satu benda ni, nilai Y tu adalah berapa? Y tu adalah 4. Sebab apa? Dia ada pada garis yang sama, straight line. Maka kalau yang ni 4, ini pun mesti berapa? 4. Semua titik yang ada atas garis ni mesti ada koordinat Y berapa? 4. Maka B pun saya dapat 4 dekat belakang. Nilai X tu untuk sekarang ni saya tak tahu lagi kalau saya letak X dia. Tapi sebenarnya guys, saya sudah tahu. Mana saya tahu? Okey, kan dia kata jarak sini 5. Daripada sini ke sini gerak tegak je ke sebelah kanan awak. Dia gerak, jarak dia mesti 5 unit. Maksudnya kalau yang ni nilai X dia adalah kosong, 1, 2, 3, 4, 5. Dekat sini koordinat dia X dia adalah berapa? 5 lah. Maka nilai X dekat sini adalah 5 guys. Dekat sini adalah 5. So 5, 4. Dan yang ni pun saya akan dapat 5, 4. Tapi fikirkan betul-betul saya tulis 4 dekat sini. Adakah ianya 4? Ataupun dia negatif 4. Nilai Y dia memang 4. Sorry nilai Y dia memang 4. Tapi X ni adalah 5. Saya tuliskan. Tapi di 5 ke negatif 5? Sebab ini adalah kosong. Sebelah kanan tu dia ada 5. Sebelah kiri tu koordinatnya mesti apa? Negatif 5 guys. Negatif 5, 4. So saya sudah dapat maklumat yang mencukupi guys. Sudah cukup maklumat ni. Sekarang cikgu boleh cari dia punya koordinat. So apa koordinat dia? Okey, apa soalan dia? Kita tengok balik soalan dia. Dia nak kita cari persamaan garis lurus BA. Ini adalah persamaan garis lurus BA. Okey, kalau nak cari persamaan, number one saya kena tahu kecerunan. Saya tahu garis CE, mana? Yang ni CE. CE adalah selari dengan garis apa? BA. Dua-dua ni garis yang selari. Kalau selari, mereka kena ada kecerunan yang apa guys? Kecerunan yang sama. Okey, kalau saya nak cari kecerunan garis CE, boleh tak? Memang saya boleh cari kecerunan garis CE sebab saya ada dua titik yang ada atas CE mempunyai koordinat nilai. So saya boleh cari dia punya kecerunan. So apa saya akan buat? Saya akan cari kecerunan CE pula. Okey, kecerunan CE adalah
y equals mx plus c, y2 minus y1. Kita gunakan formula dia. So, dua koordinat yang kita ada. Yang ini koordinat dia -1 sahaja dia bagi. Tapi sebenarnya -1 berapa? Kosong. Itu adalah koordinat dia kan. Nilai x dan y. Betul tak? So, kita ada dua koordinat sekarang. Iaitu -1, 0 dan 5, 4. Cikgu tulis dekat sini. Kita ada dua koordinat sekarang. -1, 0 dan satu lagi adalah 5 dan berapa? 4. So, saya berikan dia nama. Yang depan ni X, belakang ni Y. Depan X, belakang Y. Yang ni Y1, X1, Y1. Ni X2, Y2. Formulanya adalah Y2 minus Y1. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Inilah formula yang saya nak gunakan. So, kecurunan saya, apabila saya buat benda ni, saya akan dapat 4 tolak 0. Saya akan dapat 4 per 5 tolak -1, saya akan dapat 6. Permudahkan, saya dapat 2 per berapa? 3. Maka ini adalah kecurunan garis apa guys? Garis CE. Ini adalah kecurunan garis CE. Kalau garis CE, tengok kalau garis CE ada kecurunan 2 per 3, maka garis BA pun ada kecurunan 2 per 3. Sebab dia kata CE selari dengan apa? BA. Itu logik dia kan? So, CE selari dengan BA, maka garis BA, alright? Garis BA, formulanya adalah Y sama dengan MX tambah C. Itu formula dia. M adalah gradient. Gradient saya sudah tahu berapa? 2 per 3. Y sama dengan 2 per 3X tambah dengan apa? C. Kalau saya nak cari C, apa yang saya kena buat? Saya ambil satu koordinat, ganti dalam sini. Koordinat yang ada atas garis tu. Okay? So, kalau kita besarkan sikit dekat sini, koordinat yang ada atas garis ni adalah -5 dan berapa? 4. Saya masukkan sajalah -5 dan 4 dekat sini. Maka persamaan kamu, Y sama dengan 2 per 3 X tambah dengan C. Y adalah ni Y, yang ni adalah X. So, Y4, X -5. So, Y4 sama dengan 2 per 3. X adalah -5 tambah dengan C. Okey, kalau kamu selesaikan benda ni, kamu akan dapat -10. 4 tambah 10 per 3 sama dengan C. C sama dengan 22 per 3. Atau kamu boleh juga tulis sebagai dalam bentuk pecahan, tak wajar pun boleh, tapi dalam persamaan garis lurus kita boleh tulis je lah macam ni. So, kita punya jawapan penuh persamaan garis BA. BA adalah sama dengan Y sama dengan 2 per 3 X tambah 22 per 3 guys. Ini adalah persamaan garis lurus BA. Kita sudah pun siap. Yang ni berapa markah bang? 4 markah. Settle soalan ini. Just kena fikir sikit. Daripada satu maklumat kita boleh develop banyak benda. Dan inilah cara dia untuk dapat jawapan. Kalau kamu nak penerangan, ataupun bukan nak kata penerangan, skill-skill seperti ini, nak tengok macam mana, nak tengok satu gambar, apa yang kita kena buat, guys, dapatkan seminar ramalan saya. Link dalam description. Let's go to the next question now. Alright guys, soalan seterusnya. Alright, ini adalah soalan apa? Ini adalah soalan ketaksamaan, bukan ketaksamaan pula, penakulan matematik ataupun kita panggil sebagai mathematical reasoning. So, jom kita lihat soalan ini. Dia kata apa? Tentukan sama daya berikut ialah satu pernyataan atau bukan pernyataan. Okey, dia pernyataan ataupun bukan. Guys, ini adalah bukan pernyataan. Saya sudah pun terangkan, ni bukan pernyataan. Kenapa? Seminar ramalan description dekat bawah. Okay guys, no. Simple. Kenapa dia bukan pernyataan? Sebab it's not pernyataan lah. Dia ada unknown dekat sana. Kamu tak tahu benda ni. Kamu tak boleh tentukan dia betul atau salah. Maka dia bukan pernyataan lah. That's how we do it. Very good explanation saya pernah bagi dalam saya punya seminar ramalan. Pelajar yang ambil seminar ramalan saya, benda ni semua kacang untuk kamu. Boleh sapu betul-betul. Alright, let's have a look at next. B. Tulis dua implikasi daripada pernyataan berikut. Okay, kalau dua implikasi kami dah tahu dah. If and only if. Jika dan hanya jika. So, all you need to do is, kamu hanya kena tulis jika. Alright, kamu hanya kena tulis kesimpulan dekat bawah sini. Okay, saya tulislah pernyataan pertama dekat sini. Jika A adalah sama dengan B, A, I, K, maka nombor fenomen A sama dengan 4. Lepas tu ayat kedua pula kita kena tulis, jika A sama dengan 4, maka A sama dengan B, A, I, K. That's it guys. Itu dua pernyataan yang kita nak tulis. That's it. Sudah pun habis. Kita cuba tengok C pula sekarang. Okay, premise 1 dia kata if then. So, kita ada jika, okay, dan ketinggian 5, okay, maka dekat sini satu ayat lah, maka isi padu silinder itu adalah 50 cm3. Okay, dia kata isi padu silinder bukan 50 cm3. So, apa yang kita kena tulis dekat sini adalah sebuah silinder tidak
mempunyai luas keratan rentas 10 cm2 dan ketinggian 5 cm. Guys, itu saja guys untuk soalan ni. That's it apa yang kita kena buat. Berapa markah dekat sini guys? 4 markah kita sudah pun sapu. Let's go to the next question. Soalan seterusnya, apa ni jawapan? Okay, soalan seterusnya, soalan number 8. We are almost dekat sana. Alright, so let's do this guys. Ini adalah soalan apa? Soalan kecunan dan luas di bawah graf. Raja 6 menunjukkan graf laju masa bagi perjalanan seorang pemandu bas Encik Mahmud dari Seremban ke Kuala Pilah. So dia pergi dari Seremban ke Kuala Pilah. Ini Seremban, ini Kuala Pilah. Boom, dia bawa bas. Alright, so next dia kata apa? Nyatakan dalam tempoh masa minit bas tu bergerak dengan laju seragam. Bang. Laju seragam bang. Laju seragam tu mana bang? Kawasan yang flat ni bang. Ini flat itu laju sembang. Laju seragam. Inilah. Ni kawasan laju seragam. So dia tanya apa? Berapa laju seragam ke apa? Nyatakan tempoh masa berapa lama bang dia pergi dengan laju seragam. Gentleman driving. Berapa lama? Dari sini sampai sini. 18.42 minit. So 18 sampai 42 kita kena tolak sajalah. Ambil saja 42 tolak dengan 18. Kita akan dapat 24 minit. Okey, dia tanya dalam minit ke apa? Dia tanya nyatakan tempoh masa dalam minit. So tempoh masa dalam minit tu adalah berapa minit? 42 minit tolak dengan 42 minit tolak dengan 18 minit, kita akan dapat 24 minit bang. Kita akan dapat 24 minit. Macam mana? 42 tolak dengan 18. Sebab inilah laju seragam bang. Ni laju seragam. Dia pakai pakaian seragam, pakai bawa laju seragam. So itulah kawasan dia. Dia akan dapat 24 minit. Itu jawapan untuk soalan A. Let's go to B. Hitung kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju dalam KMJ kuasa 2. Cantik. Kita nak tahu dalam tempoh 18 minit yang pertama. Mana 18 minit? Ni kosong, ni 18. Inilah 18 minit yang pertama. Kalau dia nak kadar perubahan laju guys, kadar perubahan laju maksudnya dia punya pecutan ataupun pecutan, acceleration or deceleration. Kadar perubahan laju dalam bahasa Inggeris kita panggil the rate of change of speed. Betul tak? Calculate the rate of change of speed. Betul lah, kilometer per hour dia nak. Tapi jaga dekat sini minit Okey, kalau kita nak cari kadar perubahan laju, kita ambil vertical distance, jarak menegak bahagi dengan jarak mengufuk. Itu saja. Jarak menegak 60, jarak mengufuk adalah 18. Maka kita akan dapat, cikgu buat kat tepi sini je lah, 60 bahagi dengan 18. Tapi wait, kena jaga. 18 ni dalam minit, tapi dia nak kilometer per jam, betul tak? So kalau dia nak kilometer per jam, yang ni kilometer dah per jam dah, itu J-2, power dia -2. So yang ni minit tu kena tukar kepada, minit ni kena tukar kepada jam. Macam mana kita tukar kepada jam? Kita bahagi dengan berapa? Kita bahagi dengan 60. So 60 bahagi 18 bahagi, tolong jangan tulis 60 bahagi 18 bahagi 60. Tolong jangan buat macam ni okey. Kalau kamu nak, kamu tak tahu macam mana nak buat je dalam kalkulator. Actually kamu boleh tulis benda ni macam ni. 60 bahagi dengan 18 bahagi 60, kamu boleh tulis dalam bentuk pecahan. Kalau tak nak buang masa banyak, buat je 60 bahagi dengan dalam pecahan 18/60. Kamu akan dapat 18 je lah. Okey tak? 200 kamu akan dapat. 200 kamu akan dapat. So jawapan kamu adalah dekat sini 200 km J-2. Itu adalah jawapan untuk B. So jom kita pergi untuk soalan C sekarang. So soalan C pula dia nak apa? Dia kata hitung nilai V jika jumlah jarak yang dilalui dalam tempoh 54 minit itu ialah 46.5. Guys, kalau dia nak jumlah jarak yang dilalui, kita nak cari luas di bawah graf ini. So kalau kamu lihat di bawah graf ini, kita boleh pecahkan ni kepada 2 bahagian atau 3 bahagian. Saya boleh kata ini adalah area kawasan pertama, ini area kawasan kedua, ini luas kawasan ketiga. Saya boleh pecahkan macam tu, atau saya boleh pecahkan kepada ini trapezium yang pertama, ini trapezium yang kedua. So saya pecahkan kepada 2 kawasan pun boleh. But then guys, you kena jaga sikit, alright? Soalan ni adalah kilometer per hour -1, dan yang ni pula masa dia dalam bentuk minit. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk minit. So you guys kena jaga-jaga sikit. You orang tak boleh nak terus tukar benda ni terus buat dalam formula, sebab yang ni minit, kamu kena tukar kepada jam. Sebab kalau kamu nak jadi jarak, kalau yang ni kilometer per jam, ini pun kena ada dalam jam, baru kamu akan dapat jarak dalam unit kilometer.
meter. Sebab itulah cara pengiraan dia. So apa yang kita akan buat, saya tak nak terangkan logik dia lah, because of formula ni kilometer per jam. Bila kamu bahagi dapatkan dia punya luas di bawah graf tu dengan tukar ni kepada jam, barulah jam-jam tu boleh potong-potong dapat kilometer unit dia. Alright, so let's tukar dulu semua benda ni. Alright, so first ni kita ada 18 minit yang ni. Okay, katakan kita nak buat dua kawasan. Ini kawasan pertama, ini adalah kawasan yang keberapa? 2. Kalau kita ada kawasan pertama dan kawasan yang kedua, apa yang saya nak buat adalah saya nak cari luas kawasan pertama. Tapi kalau luas kawasan pertama tu, saya kena tahulah jarak dekat atas sini dan dekat bawah sini, sebab itulah parallel line, garis selari. Alright, dan yang ni adalah ketinggian dia. So logik pertamanya adalah yang bawah sini, okay, yang bawah panjang daripada sini yang warna merah ni ke sini yang cikgu nak tandakan sekarang. Okey, cikgu zoom sikit. Alright. Okey, jarak dia dekat sini mestilah berapa guys? Dia 42 apa? Minit kan? Kalau 42 minit bahagi dengan 60, 42 bahagi dengan 60, cikgu akan dapat 7/10 iaitu 0.7. So bawah ni 0.7 saya akan dapat. Yang atas ni pula di sini, atas ni tadi ni 18 ni 42, kita tolak tu dapat 24 kan? So 24 bahagi dengan 60, cikgu akan dapat 2/5 iaitu 0.4. So jarak dekat sini 0. berapa? 4. Right? So tinggi dia 60. Okey, yang terakhir pula, yang dekat sini pun saya perlukan. Ni tinggi dia sebab ini jarak selari. Okey, ini jarak selari dan ini adalah apa? Tinggi dia. So saya kena tahu tinggi dia. So 54 tolak dengan 42, 54 tolak dengan 42, cikgu akan dapat 12 bahagi dengan 60, cikgu akan dapat 0.2. So dekat sini adalah 0.2. Guys, yang 0.2, 0.7, 0.4 ni semua unit dalam jam. Saya just convert dia punya jarak, dia punya masa tu dalam jam. So sekarang saya boleh buat dia punya formula. Alright. So let's say saya nak cari luas. Okay, saya nak cari luas. Kita ada dua trapezium dekat sini. Anggap ini sebagai trapezium apa? Pertama. Ini dua garis yang selari. So luas trapezium pertama adalah setengah kali hasil tambah dua sisi selari, iaitu 0.4 tambah dengan 0.7. Cikgu akan dapat 1.1. 1 hasil tambah 2 sisi selari. Darat dengan tinggi. Tinggi dia adalah yang ini guys. Okey, ini adalah tinggi dia. Kita akan dapat apa? 60. Cikgu tulis saja 60 dekat sini. Ini adalah trapezium yang pertama. Tambah luas trapezium yang kedua. So berapakah luas trapezium yang kedua? Luas trapezium yang kedua adalah setengah kali hasil tambah 2 sisi selari. So mana 2 sisi selari? Inilah 2 sisi selari. Satu adalah 60. Satu lagi adalah apa? V. So 60 tambah dengan V, hasil tambah 2 sisi selari. Darat dengan tinggi. Tinggi dia adalah 0.2. Sebab ini adalah dia punya apa? Tinggi guys. Kalau 0.2 kita sudah dapat. Kalau kita cari luas kawasan 1 dan 2 ni, kita kena dapat jarak yang dilalui, iaitu sama dengan berapa? 46.5. Sorry, 46.5. Sebab itulah apa yang dibagi. Cikgu zoom sikit dekat sini. Mereka telah bagi 46.5. So kita tulis sama dengan 46.5. So kita cuba selesaikan benda ni. 2 dengan 60 kita buang, kita akan dapat 30. 30 darat dengan 1.1. 1.1 darat 30, cikgu akan dapat 33 dekat sini. Okey, tambah dengan yang ni pula 0.2 dengan 2 kita bahagi, kita akan dapat 0.1. 0.1 darat dengan 60, kita akan dapat 6 tambah dengan 0.1V. Okey, 0.1V lah kita akan dapat sama dengan 46 point berapa? 5 guys. Kalau kita cuba selesaikan benda ni, so 39 bawa sana, kita akan buat 46.5 tolak 39, cikgu akan dapat 7.5. So 0.1V adalah sama dengan 7.5 dan V adalah bahagi dengan 0.1, saya akan dapat 75 guys. Itulah jawapan kita. Sudah dapat 75, maka nilai V dekat sini adalah berapa? 75 guys. Sudah dapat jawapan. So itu adalah jawapan yang kita dapat. Berapa markah guys soalan ni? 5 markah. Settle soalan ni. Let's go to the next question now. Alright. So guys, soalan seterusnya adalah soalan apa ni? Oh, ni soalan probability. Alright, probability. Alright. So jom kita lihat soalan probability. So dia kata rajah 7 menunjukkan 6 kad permainan. Okay guys, kad permainan. Dalam probability, logik sangat-sangat penting ya. Dia ada kad permainan. Okay, so lepas tu dia ada 2, 4, 3, 1, 1, 5. Okay guys.
Dia bagi number yang sama kat sini satu-satu. Dua ni kad yang sama ke ataupun dia kad yang berlainan? Sebab dalam kad yang main tu dia akan ada warna-warna yang lain kan, maybe simbol-simbol yang lain kan. So satu ni dan satu ni maybe lah yang kad-kad yang lain. Sebab tu dia ada dekat sini 1, 2, 3, 4, 5 dan dia dalam kad mainan tu tak akan ada kad yang sama. So exactly these two are different cards, alright? So now dua keping kad dipilih secara rawak. Dia ambil dua kad secara rawak daripada 6 kad ini sebab kita punya game ni sekarang ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kad. So dia ambil dua kad daripada sini. Okay. Senaraikan semua kesudahan peristiwa yang mungkin. So kita kena tulis apakah kombinasi kad yang kita boleh dapat. That's the logic. Okay. So ikutkan kombinasi kad yang kita boleh dapat, kita boleh buat seperti ni. Kita kena senaraikan. Okay, cikgu kecilkan sikit supaya semua orang boleh nampak. Let's see. Okay, kalau kita nak buat kombinasi, let's see kad pertama yang kita ambil adalah 2 lah. Kad pertama kita ambil 2. So kita punya jawapan kita akan tulis kad pertama 2. Kad kedua maybe kad apa? 4. Kad pertama 2, kad kedua tu maybe 3, kad pertama tu 2, kad kedua tu kad 1, kad pertama tu 2, kad kedua tu 1 sebab dua-dua kad yang berlainan. So saya letak macam tu. Dan kad pertama 2, kad kedua adalah berapa? 5. So ini adalah kombinasi kad. Kalau saya ambil kad pertama saya adalah kad berapa? 2. Alright. So next, katakan saya ambil kad pertama saya adalah kad yang ke number 4. Let's say inilah kad pertama yang saya ambil, kad number 4 lah Okay. Kalau saya nak letak 4 dan saya letak 2 boleh tak? Sebab kalau saya ambil 2 kad secara rawak, kan saya kena ambil 2 kad. Dia tak cakap dia nak ambil kad mana pertama, kad mana kedua, dia bentuk kod ke apa tak. Sebab kalau dia kata bentuk kod 2442, dua-dua kod yang berbeza kita boleh terima. Tapi ni dia just ambil kad saja. Kalau dia ambil kad 2 dan 4 ke, dia ambil 4 dan 2 ke, dekat tangan dia masih ada kad number 2 dan apa? 4. Maka kalau kamu dah tulis dekat sini 2, 4, tak payah lagi repeat 4, 2. Sebab tu cikgu kata logik tu sangat-sangat penting. Alright. So 4, 2 tak payah tulis. Kita ambil 4 dan 3. Dia ambil kad 4 dan 3. Dia ambil kad 4 dan 1. Dia ambil kad 4 dan 1 yang satu lagi. Dan dia ambil kad 4 dan apa? 5. Itulah apa yang dia boleh ambil. Kad number 4. Okay, let's say dia ambil kad number 3 sekarang. 4 dapat, kita tengok 3 sekarang. So 3, 2, 3, 4 kombinasi sudah settle. 3, 2, tengok. 3, 2, 3, 4 kombinasi sudah settle. So 3 tu dia kena kombinasi sekarang dengan kad number berapa? 1 yang pertama. Lepas tu 3 tu dengan kad number 1 yang kedua. Lepas tu 3, 5. Kita dapat kombinasi 3 pun dah. Sekarang kita ambil kad pertama yang 1. 1, 3, 1, 4, 1, 2 semua dah siap kan? Tengok 1, 2, 1, 4, 1, 3 dah siap. So kita boleh ambil kombinasi 1, 1 sekarang. Dan kita boleh ambil 1, 5. Lepas tu kad yang satu lagi ni kita ambil 1, 1, 1 sudah. So kita hanya ambil 1, 5. 1, 5 ni adalah kombinasi kad yang belakang dekat sini. 1, 5. Kad yang lain 1, 5. Lepas tu itu sajalah kita ada. Yang lain semua secara automatik sudah pun complete. So kita ada berapa jawapan dekat sini? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jawapan kita ada dekat sini. So soalan A dia suruh kita senaraikan. Kita dah pun senaraikan. So settle soalan A sekarang. So jom kita lihat soalan B pula sekarang. B dia kata apa? Dengan menyenaraikan semua kesudahan peristiwa yang mungkin, cari kebarangkalian bahawa. So dia kena kita senaraikan dan cari kebarangkalian dia bahawa lah. Kedua-dua kad adalah nombor ganjil. Okay guys, kamu kena sebenarnya senaraikan dulu daripada sini. Kamu dah dapat inilah semua kesudahan. Kamu kena ambil daripada sini dan senaraikan. So saya tak nak senaraikan, saya just tick saja dan saya bagi tahu kamu jawapan dia sekarang. Alright. So kebarangkalian bahawa both cards are odd numbers. Kedua-dua kad adalah nombor ganjil. So boleh tak saya kena tengoklah, saya kena highlight yang mana boleh. Alright. Yang ni tak boleh. Alright. Sebab dia ada genap-genap. Dia nak dua-dua pun ganjil. So yang mana ada 2 semua tak boleh. Sebab dia kena ada semua ganjil. 4 semua tak boleh. 4 ni tak boleh. 3, 1 ni boleh. Sebab dua-dua ganjil. 3, 1, 3, 1, 3, 5, 1, 1, 1, 5, 1, 5. Semua ni kita boleh. So kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inilah yang kamu kena senaraikan. Okay, kalau kamu senaraikan, kamu akan dapat total 6 jawapan dekat sini. Maka jawapan kamu sepatutnya adalah 6 daripada total ada 15 tadi kan. Cikgu kira kan. So kita permudahkan, kita akan dapat 3 darab 2 dan 5 darab 3. 2 darab 3, 6, 5 darab. Okay, so ini adalah jawapan kamu. 2/5. Itu adalah probability kebarangkalian. Kedua-dua kad adalah number ganjil. Dah buat dah? Okay, next number 2 pula. Number 2 ni dia nak apa? Hasil tambah kedua-dua nombor ialah 6. Oh, maksudnya dua-dua nombor tu kalau kamu tambah, kamu kena dapat 6. So, jom kita tengok mana number yang kalau kamu tambah tu dapat 6. 4 tambah 2, 6. Memang betul. Okay.
Lepas tu ada apa lagi apa? 4 tambah 2, 6. Lepas tu 3 tambah 3 tak ada. 5 tambah 1, 6. Itu sajalah. Mana ada lagi 6? 4 tambah 2. That's it guys. Tak ada lagi. Ni 5, 1, 5 ni ada 2. Okay, 5 tambah 1. 1 tambah 5 sama je lah. 6. Alright. So, itulah 3 jawapan yang kita dapat. Maka guys, kita punya jawapan mestilah untuk yang kedua ni 3 daripada berapa? 15. Kalau kita permudahkan 1/5, itu adalah kebarangkalian untuk soalan B yang kedua. Sudah pun siap kebarangkalian guys. That's why I tell you, kebarangkalian ni kena ada logik dan teori kamu masukkan sama-sama. Alright. So, kalau kita siap ni berapa markah guys? 6 markah untuk soalan ni. So, jom kita pergi untuk soalan seterusnya sekarang. Okay, soalan seterusnya adalah soalan nombor 10. Ini soalan apa ni? Alright. Jom kita baca dulu soalan dia. Dia kata, Raja 8 menunjukkan 2 perisai aiskrim dalam bekas silinder. This is 2 flavors of ice cream in cylinder. Saya belum buat dalam bahasa Inggeris untuk Negeri Sembilan. Let's do dalam Negeri Sembilan. Bukan. Let's do dalam bahasa Inggeris untuk Negeri Sembilan. Alright. Diagram 8 shows 2 flavors of ice cream in cylindrical container. Ni flavor. Ada coklat dengan vanilla. Yang mana kamu suka, letak dekat komen di bawah. Alright. Cikgu suka coklat. My favorite is coklat. Magnolia coklat. Lagi sedap. Alright. Let's look at this. But then saya suka Baskin Robbins lagi bagus lah. Cakap banyak buat soalan dulu lah. Okay, 2 scoop. 2 scoop pula. 2 scoops of vanilla and 1 scoop of chocolate flavor put into an ice cream cone. Okay. 2 vanilla and 1 chocolate put into ice cream cone. Given that the height and the radius of the container are 7 cm. The height adalah 7 cm dekat sini, 7 cm. And the radius of the container adalah 14 cm. So, ni adalah 14 cm respectively, dia kata. Okay. Lepas tu, dia kata, each scoop produce spherical shape ice cream with the radius of 2 cm. So, setiap scoop ni, dia punya ice cream tu shape dia adalah spherical. Spherical maksudnya bentuk sfera lah. Bentuk sfera. Kalau kamu zoom betul-betul, yang ni adalah sebenarnya dalam bentuk sfera. Dan dia ada radius dekat sini berapa? 2 cm guys. Kamu nampak tak? Ice cream pun kita kira macam sfera 2 cm. Betul kan? Right? So, kita akan dapat sfera yang bentuk 2 cm lah. So, apa yang cikgu nak buat dekat sini? I just draw for you satu sfera yang cone ni. Cikgu lukis sajalah bulat macam satu sfera. Okay. Satu sfera dan dia adalah berapa cm? Dia punya ni 2 cm radius dia. Alright, cikgu tulis dekat sini. Radius dia adalah 2 cm. Okay, harap kamu boleh nampak lah. Dia 2 cm. Alright. Okay, next dia kata apa? Radius 2 cm. Calculate the number of ice cream can be made. Oh, berapa ice cream yang dia boleh bentukkan. Itu logik dia. So, dekat sini dia letak satu kon ni 2 cm dia punya radius. So, berapa dia letak dalam satu ice cream? Dia letak 3. So, kita kena tahu isi padu ni berapa, isi padu ni berapa dan kita bahagi sajalah supaya kita tahu berapa ice cream yang dia boleh bentukkan. So, isi padu dia punya container ni. Container ni dia panggil apa? Bekas silinder lah. Bekas silinder. Bekas silinder ni kita nak tahu dia punya isi padu berapa. So, kita tulis dulu. Isi padu bekas silinder. Okay. Bekas. Okay, isi padu bekas silinder adalah, okay, dia punya bentuk silinder. Kalau silinder, dia punya formula luas keratan rentas, katamu luas base dari darat dengan tinggi. So, luas base adalah bulat 22/7. Darat jejari kuasa 2 iaitu 14/2. Darat tinggi dia adalah 7 guys. Ini adalah luas bekas. Ni satu bekas. Kita ada 2 bekas. So, kita darat saja dengan berapa? 2 bekas. Wait. But before that, dia kata 2 scoop perisa vanilla dan 1 scoop perisa coklat diletakkan dalam satu cone ice cream guys. This is also important. Sebab dia kata 2 scoop perisa apa ni? Okay, dia letak 2 scoop perisa vanilla dan 1 scoop perisa coklat. Okay, so dia letak 2 scoop dan 1 scoop. So, kita kena jaga-jaga sikit berapa scoop maksimum yang kita boleh letak dalam satu ni sebab soalan ni dia bentuk dia kita kena bentukkan. Alright. Sebab apa tau, dia beza. Kita tak boleh letak 3 pun coklat. Dia tak cakap, dia tak benarkan macam tu. Dia kata 2 vanilla dengan 1 coklat. Itu saja yang kamu boleh letak. So, gunakan 2 vanilla dan 1 coklat. Kita kena tahu berapa bentuk ice cream kita boleh buat. So, once vanilla sudah habis, kita tak boleh buat ice cream lagi lah. That is the logic. Okay. So, ini adalah untuk 2 silinder. Okay. Actually, kita tak nak buat untuk 2 silinder.
silinder. Kita cari untuk satu silinder sahaja sebab dia adalah benda yang berbeza. Alright. So darat dengan satu silinder. So isi padu satu silinder dekat sini kamu boleh tekan dalam kalkulator. Kamu akan dapat 22 darat dengan 14 kuasa 2. Saya akan dapat 4312. Saya akan dapat 4312 cm cube. So ini adalah isi padu untuk vanilla ataupun coklat yang ada dalam satu tin. Okay, sekarang dalam you punya aiskrim ni, okay, satu scoop radius dia berapa? Sfera, bentuk dia sfera dan radius dia adalah 2 cm. So berapakah isi padu satu scoop aiskrim? Okay, so scoop 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 aiskrim dia, berapa isi padu dia? Formula dia adalah 4/3 darab pi 22/7 dan jejari kuasa 3. Jejari dia adalah berapa? 2 kuasa 3. So bila saya buat ni, saya akan dapat berapa? Saya terus buat dalam kalkulator. 4/3 darab 22/7 darab dengan 2 kuasa 3 guys. So bila saya buat ni, saya akan dapat 704/21. Kalau tukar dalam pecahan tak cantik, so saya tulis je dekat sini 704/21 cm cube. So ini adalah isi padu yang kita perlukan untuk satu scoop. So sekarang ni dia letak 2 scoop vanilla, betul tak? So kalau 2 scoop vanilla kita darab ni dengan 2, kita akan dapat, kalau darab 2 saya akan dapat 1408/21 cm cube. So ini adalah isi padu untuk 2 scoop vanilla. Sekarang saya nak kira daripada jumlah vanilla yang ada ni, berapa kali saya boleh letak 2 scoop vanilla ni. So saya kena bahagilah. Kalau saya punya vanilla sudah habis, saya tak boleh buat aiskrim lagi sebab dia dah kata dalam aiskrim ni dia mesti kena letak 2 vanilla dan 1 apa? Coklat. So apa yang saya kena buat? Ini bahagi dengan ini. So saya akan buat 4312 bahagi dengan jawapan yang saya dapat tadi. Saya akan dapat jawapan paling ganjil dalam dunia. Saya akan dapat 1029 bahagi dengan 16. Dalam perpuluhan saya akan dapat 64.31. Saya akan dapat macam ni lah. So logically speaking, saya hanya boleh buat 64 aiskrim. 64 aiskrim. 64 aiskrim. CREAM. So inilah jawapan saya untuk soalan aiskrim ini. So kalau kita dapat ni betul, berapa markah ni guys? This is 4 mark question. Let's go to the next question. So guys, soalan seterusnya, soalan terakhir, soalan bulatan, soalan nombor 11. So jom kita lihat soalan ni macam mana nak buat. So soalan ni dia kata rajah 9 menunjukkan OPQR dan OSTUVW. Mana OPQR? OPQR dan dia bagi apa lagi? OST. Mana STUVW. Oh, benda ni nampak tak macam Batman? Macam kucing je kan? Alright. So dia bagi benda ni kepada kita dan dia kata sektor dia, pusat dia adalah di mana? Oh, dia sudah bagi tahu. Dan dia kata OV nisbah OP sama dengan 2/3. Mana OV guys? OV ni adalah OV nisbah kepada OP. OP ni adalah 2/3. So total ni 3. Yang ni adalah berapa? 2 lah. Itu maksud dia lah, 3/2. Dan OR mana OR? Ni OR. OR adalah berapa? 12 guys. Kita dapat info. Kalau OR adalah 12, OP pun 12 tak? Sebab dia pusat bulatan kan. So kita tahu OP tu 12. So nisbah yang dia bagi dekat sini, kita dapat satu maklumat. Dia tulis apa? Dia tulis OV bahagi OP sama dengan 2 per berapa guys? 2/3. Itulah apa yang dia bagi. Ramai pelajar kalau dapat nisbah dia terkejut, dia takut. Alright. But saya sudah terangkan macam mana nak buat semua benda ni dalam saya punya seminar ramalan. If you never get it yet, dalam description ada link dia, korang boleh dapatkan. But let's look at this question. OV kepada OP adalah 2/3. 2/3. Sekarang saya tahu OR ni adalah berapa. Dia kata OR adalah 12 guys. Kalau OR adalah 12, OP ni pun mesti berapa? 12. Maka OP dekat sini mestilah diganti dengan berapa guys? Diganti dengan 12. So kalau saya ganti dia dekat sini 12, persoalannya
3 jadi 12. Macam mana 3 boleh jadi 12? Sebab dia darab berapa? Dia darab 4. Kalau dia darab 4, atas pun kena darab 4 untuk dapat apa? OV. Maka OV anda adalah, kamu boleh buat 2 ni darab 4 kan, dapat 12. So ni pun darab 4 dapat berapa? 8. Kamu boleh buat macam ni, ataupun kamu boleh buat matematik biasa. 12 pindah sana, 2/3 darab dengan 12, dang, dapatlah jawapan 8. Sama je, the same concept. Alright, so kita sudah pun dapat OV adalah berapa? 8. So OV adalah 8, dan kita tahu yang total tu adalah berapa? 12 guys. So let's put this 8 dan total adalah 12. Kalau total 12, kita tahu dekat sini PV adalah berapa? 4. That's the logic. Okay, next. Dia kata kedua-dua lengkok VU dan VW. Mana VU dan VW? Okay, yang ni adalah VU dan yang ni adalah VW. Okay, kedua-dua lengkok VU dan VW adalah sama. Okay, dia kata panjang ni adalah sama. Let's mark that also. Ini adalah info yang penting. Dua-dua ni panjang lengkok dia sama. Dan angle angle UOV. Mana UOV? Angle UOV adalah berapa darjah dia bagi? 55 darjah. Let's zoom sikit. Yang ni adalah 55 darjah guys. Kalau ini 55 darjah, ini pun 55 berapa? Darjah guys. It's logic right? Sebab dia panjang lengkok dia sama. So sudut pun mesti berapa? Sama. Kita sudah tahu benda tu. Now dia kata perimeter in cm of the whole diagram. So dia nak perimeter gambar yang penuh. So guys, kalau perimeter, saya dah bagi tahu kepada pelajar saya, the way to do this is you start from somewhere. Let's say you start daripada S. You kena pergi, ataupun you start daripada R. Mana-mana saja kamu start. Kamu nak tulis dulu daripada sini, pergi sini, lepas tu pergi sini, pergi sini, pergi sini. Inilah perimeter of the whole diagram, gambar yang penuh. So kalau saya di tempat kamu, saya akan tulis dulu huruf-huruf yang ada untuk perimeter dekat sini. Maksud saya adalah, saya akan mula daripada mana? Daripada RS katakan. Okay, saya akan tulis dekat dekat mana? Okay, kita ambil ruang sikit lah. Kita tulis dekat bawah sini lah Okay, so kita akan dapat daripada RS, okay, tambah dengan STUV, okay, STUV iaitu panjang ni lah, STUV, STUV. Lepas tu tambah dengan apa? Tambah dengan panjang VP, lepas tu tambah dengan panjang PQR. Guys, ini adalah formula untuk perimeter. Kalau saya boleh cari semua nilai-nilai yang ada dalam sini, that's it, saya boleh siap. Okay, logically speaking, kamu tahu PV adalah berapa? 4. Kalau PV adalah 4, guys, you punya SR pun mesti nilai yang sama lah, 4, betul tak? So, RS saya tahu nilai dia adalah 4, dan VP pun saya tahu nilai dia adalah berapa? 4. So, VP tu nanti saya akan tulis nilai dia 4. Sekarang, first saya nak tahu, macam mana saya nak cari nilai STUV ni. STUV ni macam mana saya nak tahu? Logik, yang ni garis lurus, yang ni 180 kan, dan yang ni 55 kan. So saya sudah tahu sudut dia berapa? 180 tambah dengan 55, 180 plus 55, sudut dia adalah 235 guys. So kalau saya nak panjang dekat luar saja, so formula saya adalah sudut iaitu 235 darjah per 360 darjah darab dengan, kalau saya nak dekat luar saja, saya darab dengan formula lilitan iaitu 2 darab pi 22/7 darab dengan jejari. Jejari dia berapa guys? Jejari dia tadi kita tahu 8. Kita sudah kira jejari dia adalah berapa? 8. Kita tulis je 8. So ini adalah panjang untuk cari ST apa? UV guys. Okay, next VP. VP tu kita sudah tahu tadi 4 kan? Kita kan dah cakap RS dengan VP tu sama. So 4 dengan 4 lah. Lepas tu kita kena tambah dengan formula PQR. It's the same thing. Bahagi 360, sudut bagi 360 darab 22/7, 2 darab pi darab dengan R. Radius dia berapa? Okay, itulah kita kena tulis dekat sini. Alright. Okay, saya isikan sekejap lagi lah. Kita tengok dulu. Sekarang kita nak cari apa? VP sudah pun tulis. 4 tadi sudah tulis. Lepas tu kita nak cari PQR kan? Kalau kita nak cari PQR, dia punya panjang ikut ni radius. Radius dia berapa guys? Radius dia 8 tambah 4. Tadi kan kita dah sudah dah tahu berapa? 12. So radius dia 12. Saya darab dengan radius dekat sini berapa? 12 darab radius. Sudut dia berapa? Okay, kita nak tahu sudut yang semua ni. Sudut ni kita kena tahu sudut semua ni. Alright. Sudut semua tu adalah berapa guys? Okay, ini kan garis lurus. Kita tahu ini garis lurus. Kita nak tahu yang ini sahaja, betul tak? So yang ini kita tak nak lah. 55 ni kita tak nak lah. So apa kita buat? 180 tolak dengan 55, kita akan dapat 125 darjah. So itulah nilai yang kita tulis dekat atas ini, iaitu 125 darjah. Guys, that's it guys. Kamu tekan benda ni bulat-bulat dalam kalkulator
kamu sudah pun dapat jawapan. So let's see kalau saya masuk benda ni dalam kalkulator, apa saya dapat. Okay, actually yang depan ni tambah 4 tambah. Okay, cikgu padam dulu 4 ni. Actually 4 tu tambah. 4 tambah. Okay, so let's do this whole thing in the calculator. 4 tambah dalam kurungan 235 per 360 darab dengan 2 darab dengan 22 per 7 darab dengan jejari 8. Saya akan tutup kurungan, lepas tu saya tambah dengan 4 lagi. Lepas tu saya tambah dengan buka kurungan 125 per 360 darab dengan 22 per 7 darab dengan 2 darab dengan 12. Itulah dia punya jari dia. Tekan saja sama dengan, saya dapat jawapan 4222 per 63. Tukar desimal, jawapan dia ni sangat. So saya akan tukar dia dalam bentuk pecahan tak wajar. 67 1 per 63. Jawapan saya adalah 67 1 per 63 cm guys. Ini adalah perimeter seluruh raja, full picture, full gambar ni. Perimeter dia kita sudah pun dapat 67 1 per 63 guys. Saya lebih suka bagi jawapannya dalam bentuk seperti ini sebab kalau decimal dia akan ada apa tu, decimal yang dekat panjang kat belakang tu. So I don't like, so I just give like this. Alright, next B pula kita tengok. Area of the shaded region, dia nak luas kawasan berlorek. So mana kawasan berlorek dia? Okay, untuk soalan ni maybe saya akan selesaikan dekat atas sajalah. Okay, so luas kawasan berlorek. So logically speaking guys, kalau saya nak cari luas kawasan berlorek, apa yang saya kena buat adalah, okay, saya boleh kira luas kawasan yang ini. Okay, yang ni kita kira dulu, yang ni penuh kita kira dulu. Itu luas kawasan yang pertama. Yang kedua pula, kita kira luas yang ini, luas kawasan ini. Lepas tu kita tolak yang kecil dalam sini lah. Kita sudah dapat jawapan dia, betul tak? So logically speaking, luas kawasan yang pertama ni tambah dengan luas kawasan yang kedua ini penuh dan tolak yang apa? Kecil. Itu saja guys. So let's write down the formula. Luas kawasan STU dulu. Okay, STU iaitu cikgu tengah cakap tentang benda ni. Luas kawasan yang ni, itu adalah semi bulatan. Kamu boleh buat 180 per 360 atau kamu boleh terus letak 1 per 2. Let me make it a little bigger supaya kamu boleh nampak. Okay, so dia adalah 1 per 2. Okay, 1 per 2 setengah kali pi r square. Pi 22 per 7 darab radius square. Jejari dia OU. OU tadi 8 kita sudah tahu, 8 kuasa 2. So ini adalah luas semi bulatan tambah dengan luas yang besar. Luas yang besar iaitu maksud cikgu yang ini. Ini luas dia. Okay, luas dia OPQR tu. Okay, OPQR macam ni kita nak buat. Sudut dekat tengah-tengah. Sudut dekat tengah-tengah tadi adalah 180 tolak 55 125. Betul kan? 180 tolak 55 125. Sebab cikgu kena kira sudut penuh ni. Sudut penuh ni. Okay, so cikgu akan dapat 125 per 360 darab pi R square. Radius kuasa 2 dia. Radius dia adalah berapa? 12. Radius dia 12 kuasa 2. Benda ni, luas yang penuh ni, saya kena tolak dengan luas kawasan yang kecil ni, betul tak? Yang kecil lah, yang dalam sini, betul tak? So, luas kawasan yang kecil ni adalah sudut dia 55 per 360 darab dengan pi, darab dengan jejari kuasa 2. Jejari dia berapa? 8, bukan, 8 kuasa 2. Itu adalah jejari dia. Alright? So, kalau kita selesaikan benda ni, kita akan dapat guys, apa lagi? Kalkulator je lah, masuk je bulat-bulat dalam kalkulator. So, saya nak masukkan bulat-bulat dalam kalkulator. So, jom kita lihat apa yang saya masukkan dekat sini. Saya akan dapat 1 per 2 darab dengan 22 per 7 darab dengan 8 kuasa 2 tutup kurungan. Lepas tu saya tambah dengan buka kurungan 125 per 360 darab dengan 22 per 7 darab dengan 12 kuasa 2 tutup kurungan. Tolak, kita akan dapat 55 per 360 darab dengan 22 per 7 darab dengan 8 kuasa 2 tutup kurungan guys. Tekan sama dengan, saya dapat jawapan, saya tukar dalam pecahan tak wajar, saya akan dapat jawapan penuh dekat sini iaitu 226 62 per 63 cm square guys. Ini adalah jawapan untuk kawasan berlorek guys. Kita sudah pun habis guys. Apa lagi? Apa lagi? Tulis formula dia, masuk dalam kalkulator, terus dapat jawapan. Berapa markah guys? Total dekat sini 6 markah guys. Ini adalah soalan nombor 11 dan kita sudah pun settlekan soalan negeri 9.
Apa lagi guys? Kau tim Negeri Sembilan, kertas percubaan matematik SPM 2020 Negeri Sembilan sudah pun settle guys, sudah pun settle. Apa lagi? Kita target negeri yang lain lah. Apa negeri yang kamu nak? State dalam comment section. Saya akan baca komen-komen kamu dan saya akan buat soalan percubaan negeri yang lain guys. Kalau ini first time kamu di channel saya, tekan subscribe button, tekan share, tekan bell icon, tekan like, tekan semua benda yang ada dalam sini kecuali button dislike. Saya harap kamu suka apa yang cikgu buat dekat sini lah. So if you guys like this channel, share dengan kawan-kawan awak, suruh mereka pun tengok konten-konten saya. Dan kalau kamu free setiap hari Jumaat, join saya dalam live stream saya guys. Kita boleh kongsi banyak maklumat. You tanya saya live question, saya akan jawab untuk live question awak. It's gonna be fun. Friday night is our Jom Belajar night. Alright, so apa lagi guys, itu saja untuk video ini. Selamat belajar, selamat mencapai keputusan yang cemerlang. See you in the next video. Bye bye.